Dalam video kali ini kita nak tengok apakah kesan signifikan perjanjian Inggeris Belanda terhadap Malaysia dan juga kepada Kepulauan Melayu amnya. Okey, kita semua tahu tahun 1511 Portugis dia telah menjajah Melaka. Hampir 130 tahun Portugis telah menjajah Melaka. Okey. So pada tahun 1619 pula Belanda telah datang ke wilayah Asia Tenggara ni, dan Belanda dia telah menguasai wilayah Batavia yang hari ini dikenali sebagai Jakarta. Okey, so dua benda yang kita kena tahu, Portugis di Melaka dan Belanda di Batavia pada waktu itu. Portugis menguasai Melaka pada tahun 1511. Belanda menguasai Batavia ataupun Jakarta hari ini pada tahun 1619. Setelah berapa lama, pada tahun 1641, Belanda dia cuba untuk menguasai Melaka. Bermaksud dia cuba untuk menewaskan Portugis di Melaka dan menguasai Melaka. Antara faktornya seperti inilah, faktor pelabuhan dan sebagainya. Dan Belanda pada waktu itu mendapat bantuan daripada kerajaan Johor dan dia berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Akhirnya pada 1641 Belanda berjaya menguasai Melaka. Okay, so ini bermaksud pada waktu itu Belanda mempunyai dua wilayah jajahan. Satu di Jakarta atau Batavia tadi, satu lagi di Melaka. Pada tahun 1685, Inggeris pula datang ke Kepulauan Melayu. Apabila Inggeris datang ke Kepulauan Melayu, Inggeris membuka wilayahnya di Bengkahulu. Bengkahulu tu hari ini di Sumatera. So, apabila situasi itu berlaku, bermaksud ada dua kuasa besar penjajah di wilayah Kepulauan Melayu ni. Satu Inggeris, satu lagi Belanda. Maka pada waktu itu berlakunya persaingan sengit di antara Belanda dan juga Inggeris dalam menguasai negeri-negeri di Kepulauan Melayu. Akhirnya Inggeris dengan Belanda berkompromi, dia mencapai satu kata sepakat dan akhirnya mereka buat satu perjanjian di London yang dikenali sebagai Perjanjian Inggeris Belanda 1824 atau juga dikenali sebagai Perjanjian London 1824. Dalam perjanjian inilah Inggeris dan Belanda telah menggariskan sempadan-sempadan di wilayah Kepulauan Melayu ini hingga terbentuknya dua negara yang hari ini dikenali sebagai Indonesia dan satu lagi dikenali sebagai Malaysia. Okey, dalam perjanjian ini Inggeris dengan Belanda melakukan pertukaran. Pertukaran itu adalah antara wilayah Bengkahulu dan Batavia diserahkan kepada Belanda dan Melaka diserahkan kepada Inggeris. Maka disebabkan itulah hari ini terbentuknya dua negara yang dikenali sebagai Indonesia dan satu lagi dikenali sebagai Malaysia. Okey. Dan sebab itulah juga kalau kita tengok Indonesia kemerdekaannya diiktiraf oleh Belanda dan kita di Tanah Melayu pada waktu itu mendapat kemerdekaan daripada Inggeris. Tapi apa yang perlu kita tahu, sebelum kedatangan penjajah-penjajah ini, Kepulauan Melayu ni dia berbentuk kingdom tau. Dia dikenali sebagai The Malay Kingdom. Ianya bukan berbentuk seperti negara-negara yang jelas macam hari ini. Dalam kerajaan Melayu ataupun The Malay Kingdom itu dia adanya kerajaan-kerajaan Melayu. Okey, seperti kerajaan Johor, kerajaan Majapahit dahulunya, okey, Jambi, Aceh dan sebagainya. Okey. So bermaksud kita semua ni dulu dalam satu wilayah kepulauan. Disebabkan oleh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh penjajah-penjajah inilah akhirnya Kepulauan Melayu yang dahulunya dikenali sebagai The Malay Kingdom itu terpecah kepada beberapa buah negara seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Salah satunya perjanjian Inggeris Belanda yang mana kesannya mewujudkan dua buah negara iaitu Indonesia dan Malaysia. Okey, bye-bye.